Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha Astaghfirullahalazim allazi la Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dihormati pengerusi Masjid Qaryah Batu 17, dan juga tuan-tuan imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Malam ini saya sambung apa yang telah pun sebelum ini disampaikan oleh Ustaz Zahrudin kaitan dengan asas akidah. Kitab asas akidah ini yang diterbitkan oleh Jabatan Ummah Islam Negeri Sembilan. Jadi malam ini kita masuk pada tajuk yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Apa yang kita maksudkan dengan Islam, iman dan ihsan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Bila kita jadi seorang Muslim, ataupun bila kita sudah mengucap dua kalimah syahadah, wajiblah kita tahu ataupun mestilah kita tahu apakah artinya seorang Muslim itu, apakah maknanya seorang mukmin itu, dan apakah maknanya ihsan itu. Kerana perkara-perkara yang ini perlu kita tahu terlebih dahulu sebelum kita sampai ke peringkat di mana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat 20-nya. Kita kenal diri kita dulu. Kita ini seorang Islam ke, seorang mukmin ke, seorang muhsin ke, seorang muttaqin ke, kita kenal diri kita. Bila kita dah kenal diri kita pergi jauh lagi daripada itu, kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Pengertian Islam, di segi bahasa, perkataan Islam berasal daripada bahasa Arab. Jadi kita ni Islam berasal daripada bahasa Arab. Banyak perkataan Islam ni kita gunakan. Kalau kita jumpa sesama orang Islam, kita bagi selamat pagi ke, kita bagi Assalamualaikum. Ataupun good morning. Assalamualaikum itu tanda kita Islam. Perkataan salam tu, tuan-tuan. Salam itu maknanya sejahtera. Bila kita mengucapkan salam kepada saudara Islam kita, maknanya kita mendoakan dia supaya diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menjawab salam itu, dia mendoakan kita juga. Maksudnya setiap orang Islam tu doa mendoakan antara satu sama lain. Kita bagi Assalamualaikum, setakat itu pun tak apa. Dan kalau nak dijawab setakat itu pun tak apa oleh orang yang menerima salam tersebut. Waalaikumsalam. Jadi bila kita sebut perkataan Islam ni berasal daripada bahasa Arab, iaitu salima. Jadi kalau dituliskan ke dalam bahasa Arab, sin lam mim lah, salima. Artinya yang bermaksud selamat. Itu maknanya salima, itu maknanya selamat. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa dalam WhatsApp ke orang bagi kita salam, dia kata. Apa makna salam? Salam maknanya selamat. Dan itulah ucapan penghuni ataupun mereka-mereka yang di dalam syurga nanti. Itulah ucapan salam antara satu sama lain. Selain daripada itu, Islam juga berarti sejahtera. Kita sentiasa mengucapkan sejahtera kepada semua orang Islam. Daripada perkataan itu terbentuklah perkataan aslama yang berarti menyerahkan diri
atau tunduk dan patuh. Itulah maksudnya aslama. Itu orang Muslim. Daripada perkataan Islam tu, jadilah seorang itu Muslim, iaitu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, dia serahkan diri kepada Allah. Yang kedua, dia patuh segala perintah Allah. Itu Muslim. Diperintahkan, diwajibkan mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Kita lakukan. Itulah Muslim. Yang patuh segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri pun dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat Islam ni mendirikan solat. Okay? Mendirikan solat dan menunaikan puasa dalam bulan Ramadan. Okay? Ada ayat-ayat Quran, aqimus solat, dirikanlah solat. Itu perintah Allah. Okay? Dan ada yang dalam ayat Quran menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai mereka-mereka yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana diwajibkan kepada mereka-mereka yang dahulu daripada kamu. Maksudnya umat-umat dahulu pun ada diwajibkan berpuasa. Cuma bezanya umat Nabi Muhammad ni berpuasa dalam bulan Ramadan. Kita tak berpuasa dalam bulan lain daripada bulan Ramadan yang wajib. Kemudian bila terbentuk perkataan Islam itu terbentuk di perkataan salimah. Perkataan salimah ni artinya sejahtera. Maka daripada situlah terbentuknya aslama. Aslama berarti menyerahkan diri kepada Tuhan dan tunduk serta patuh. Jadi seorang Muslim itu orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan serta tunduk dan patuh segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang itu tidak mendirikan solat 5 waktu sehari semalam, boleh tak kita panggil dia seorang Muslim? Masih boleh lagi tuan-tuan. Walaupun dia tidak mendirikan solat, dia tidak mengeluarkan zakat, dia tidak puasa dalam bulan Ramadan, tetapi dia telah mengucap 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia adalah seorang Muslim. Cuma tahap Muslim dia itu, level Muslim dia itu, dengan orang-orang Muslim yang lain yang patuh pada perintah Allah, dia tak patuh, maka dia tidaklah tergolong dalam golongan Muslim yang mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang taat kepada perintah Allah. Dan lebih teruk lagi, kalau seorang Muslim itu memang dah dikatakan seorang Muslim, dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian dia tak menunaikan pula segala yang diwajibkan Allah, tetapi melakukan pula maksiat. Dia minum arak, dia berjudi, dia bercakap bohong, dia berrasuah dan sebagainya. Itu Muslim yang dipanggil Muslim yang asi. Asi ni Muslim yang dah masuk dalam golongan yang terhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Muslim ni ada dua lah. Satu Muslim yang taat pada perintah Allah, satu lagi Muslim yang tidak melakukan perintah Allah, dilaksanakan, tetapi melakukan maksiat. Jadi kita mestilah letakkan diri kita ke dalam golongan Muslim yang sentiasa taat pada perintah Allah, lakukan kewajipan. Jangan dipersoalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang persoalkan sebab dia duduk atas dunia ni. Bila dia solat, apa dapat? Dia tak orang persoalkan tu. Kalau saya sembahyang waktu sehari semalam, apa saya dapat? Sebab dia fikirkan segala kerja yang dibuat tu beri upah. Katalah lepas solat, bawah tikar sembahyang kita, lepas je Assalamualaikum, Assalamualaikum, selak sajadah sikit apa? Bawah sajadah tu ada RM50. Tiap-tiap waktu ada RM50, RM50. Kalau 5 waktu, berapa? RM250. Sekali datang masjid, RM250 dapat. Jadi dia Muslim yang baik. Sebab dia akan menyeleweng. Dia datang solat itu untuk mendapatkan upah duniawi.
Benarnya kita mendirikan solat untuk mendapat pahala, dan berapa banyak pahala kita dapat itu bukan kita yang kira. Okay? Sebab itu walaupun Sayyidina Umar Al-Khattab sebut hasabu anfusakum qabla an tuhasibu. Kiralah diri kamu dulu sebelum kamu dikira, dihisap. Maknanya kita boleh kira diri kita ni. Apakah kita ni golongan orang yang taat pada perintah Allah, menunaikan puasa bulan Ramadan, salat waktu sehari semalam. Kita boleh kira. Okay? Tapi pahala ni kita tak boleh kira. Perbuatan tu kita boleh kira. Kita boleh lakukan. Zuhur dah buat belum? Asar dah buat belum? Maghrib dah buat belum? Isyak dah buat belum? Okay? Itu kita boleh kira. Pahala yang tentukan pahala ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bergantung kepada keikhlasan kita menunaikan kewajipan tersebut. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakinna Allah yanzuru ma fi qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan kamu. Okay? Hebat ke, pakaian yang hebat ke, ya, apa ni, kehebatan di segi kedudukan, ya, dia seorang mufti ke, dia seorang kadi ke, dia seorang ulama ke, Allah tak lihat di itu. Allah lihat di dalam hati kita. Jauh mana kita menunaikan kewajipan itu dengan penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang akan dihisap nanti. Jadi sebab itu bila kita di akhirat besok, kita terkejut. Okay? Dia datang dua senarai kepada kita. Senarai itu kita tak pergi cari, dia akan datang. Satu senarai yang tertulis semua amalan-amalan baik kita, satu senarai yang tertulis semua amalan-amalan buruk kita. Ada yang kita tak sangka, ada yang kita tak duga. Tak dapat kita anggap sebagai sesuatu yang kita buat, tapi pahalanya berganda-ganda. Jadi ini semuanya katakan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila melakukan sesuatu kerana Allah, maka Allah akan balas tanpa kita duga. Sebab apa? Di alam akhirat besok adalah alam yang kekal abadi. Di dunia ni Tuhan bagi kita sekejap saja. 60 tahun, 70 tahun, berapa banyak kita boleh buat? Kalau 5 waktu kita buat, 70 tahun berapa kali kita boleh buat? Ya, 5 waktu itu dalam tempoh 70 tahun kita hidup. Bermula daripada kita balik. Ya, tolak 15 tahun, 70, 55 tahun. Ya, berapa banyak kita boleh buat? Itu belum tolak sakit lagi, belum tolak macam-macam keuzuran lagi dan sebagainya. Sebab itu segala pahala itu kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakkaltu 'ala Allah. Kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut istilah, Islam merupakan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya sejak Nabi Adam alaihi salam. Ya. Daripada Nabi Adam lagi, semua nabi-nabi, ya, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah membawa agama yang sama ataupun tauhid yang sama, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Nabi Adam ke, ya, nabi-nabi selepas Nabi Adam, Nabi Hud ke, Nabi Saleh ke, Nabi Nuh ke, semua datang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kalau tidak dilakukan sedemikian, maka manusia ini akan menyembah berbagai-bagai sembahan. Lepas itu kita lihat, ya, ada yang sembah api, ada yang sembah matahari, ada yang sembah batu, ada yang sembah apa lagi? Benda-benda yang gaib, yang kuasa jin, hantu, syaitan, semua disembah oleh manusia. Sebab tak tahu di manakah kita nak serahkan diri kita ini. Sebagai seorang Muslim, maka Allah utuskan para rasul untuk diberitahu bahawa kita ini dicipta oleh Allah SWT dan kepada Allah kita menyembah dan menyerah diri. Macam mana kita nak menyerah diri kepada Allah? Itulah dalam Islam diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya memberitahu umat Islam ini supaya mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Maksudnya tiap-tiap waktu tu ada solat yang kita dirikan, yang wajib.
Selain daripada yang sunat-sunat itu terpulanglah kepada seorang yang nak menambah lagi amalan dia. Okay? Walaupun ada sembahyang sunat itu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Taala, tetapi hanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja diwajibkan. Itu sembahyang sunat tahajud. Itu wajib pada Rasulullah. Di mana firman Allah dalam Al-Quran, "Wa minal laili tahajjad bihi nafilatan laka." Dan di waktu malam kamu hendaklah sembahyang sunat tahajud sebagai satu tambahan kepada amalan kamu. Nafilatan laka. Okay? Kalau Rasulullah tinggal sembahyang sunat tahajud, Rasulullah kena qada. Kita sunat sahaja. Kalau kita nak buat, kita buatlah. Kalau kita tak buat pun tak apa. Tapi yang kita katakan dia adalah wajib bagi kita, dia adalah wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi agama tauhid ini atau agama Islam ini adalah agama yang dibawa oleh semua nabi-nabi, ya. Sejak daripada Nabi Adam alaihi salam hinggalah Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi Adam sampailah pada Nabi Muhammad, agama yang dibawa ialah agama tauhid dan agama itu dipanggil agama Islam ataupun agama yang sejahtera. Islam itu maknanya sejahtera. Okay? Tujuannya adalah untuk mensejahterakan, okay, manusia ini, makhluk ini di atas muka bumi ini supaya ianya sejahtera daripada dunia sampai akhirat. Okay? Lepas itu bila kita lepas solat, bila kita berwirid, wirid kita ialah Allahumma antas salam. Ya Allah, apa ini? Okay. Lepas tu lepas kita salat, antara wirid kita ialah Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah yang sejahtera. Salam ni engkaulah yang dikatakan salamun alaik. Salam ni mana sejahtera. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan daripada engkaulah datangnya sejahtera. Okay? Wa minkas salam wa alaikas salam. Allahumma antas salam minkas salam dan seterusnya sampailah kita dimasukkan kepada Darussalam, masuk ke dalam syurga yang penuh dengan kesejahteraan. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama yang dibawa oleh semua para nabi dan para rasul itu ialah agama Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai nabi-nabi dan rasul-rasul ni tuan-tuan? Rasul-rasul dalam Quran disebutkan 25 orang yang wajib kita beriman dengan dia. Dan ikut para ulama, rasul-rasul adalah 313 orang ramai dia. Sejak pada Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad 313 orang dia. Cukup tak? Tak cukup tuan-tuan. 313 orang daripada manusia yang berbilion-milion ni, hanya Allah bagi 313 orang. Tapi sebenarnya mengikut kiraan ulama, rasul-rasul dan nabi-nabi jumlahnya ialah 124,000 orang. Pun tak cukup. Manusia berapa ramai? Okay? Ada yang tak sampai. Okay? Agama tauhid ni di tempat-tempat yang jauh yang tak sampai, maka hendaklah disampaikan. Siapa yang menyampaikan? Inilah yang dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama lah yang menyampaikan. Melalui cara-cara penulisan, melalui cara-cara berdakwah. Okay? Lepas itu kita dapati, hari ini percubaan itu memang ada. Untuk menyampaikan pada tempat-tempat yang tak sampai. Lepas itu tuan-tuan dan puan, kita dapati orang tabligh sampai di mana tempat yang kita tak sampai. Dia cuba untuk menyampaikan pada tempat-tempat yang jauh-jauh, yang sukar-sukar, yang payah untuk mendapatkan makanan dan sebagainya, orang tabligh dah sampai. Itu satu usaha lah ke arah menyampaikan agama tauhid ini. Di dalam dunia ini, tuan-tuan dan puan. Agama Islam mengatur seluruh
aspek kehidupan manusia, baik keyakinan kepada Allah dan perkara gaib lainnya, iaitu akidah, ibadah khusus dan umum, muamalat iaitu perniagaan ataupun muamalat bersosial, munakahat perkahwinan dan aspek kekeluargaan, hukum hakam politik, ekonomi dan sebagainya. Jadi agama Islam ni agama yang mengatur seluruh kehidupan kita. Agama Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan kita. Kita tak boleh lari daripada hukum hakam Islam ni. Semua kalau kita berniaga, ada hukum hakam Islam di situ. Kalau kita nikah kahwin, ada hukum hakam Islam di situ. Kalau kita berpolitik pun ada hukum hakam Islam. Maknanya boleh tak kita berpolitik dengan cara yang tidak ditunjukkan ataupun yang melanggar hukum-hukum Allah. Yang haram kita harus, yang haram kita langgar, yang halal kita tak buat. Boleh tak kita berpolitik secara demikian? Dan yang heboh-heboh hari ni, kadang-kadang dah jadi politik pula tuan-tuan. Ashabul Kahfi. Dengan perkataan Ashabul Kahfi, ada orang tak pernah dengar. Siapa dia Ashabul Kahfi ni? Itulah. Penghuni-penghuni gua. Ini zaman sebelum Rasulullah lagi. Zaman-zaman sebelum lagi. Zaman, ada kata sebelum Nabi Isa lagi dan sebagainya. Tapi janganlah dikecohkan sangat benda-benda seperti ini. Yang penting kita pergi pada asas dulu. Ilmu tauhid. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita hari ini, kita beriman. Dan mereka dalam kehidupan mereka, di waktu mereka dahulu juga, mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rasul-Rasul yang utus dengan zaman itu juga mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Yang apa makna gaib? Yang tak nampak. Yang kita tak nampak, yang tak dinyatakan dalam alam nyata ni, atau kita ada dua alam tuan-tuan. Satu dipanggil alam syahadah. Ini alam yang boleh kita nampak, lihat. Yang kedua dipanggil alam gaib. Lepas kita meninggalkan alam syahadah ni, kita pergi kepada alam gaib. Dan berkali-kali kita meninggalkan alam berbagai-bagai alam lah. Sebelum kita masuk alam syahadah ni, kita berada di alam ruh, kita berada di alam gaib. Kemudian kita masuk alam syahadah. Kemudian kita masuk balik alam gaib, alam barzakh, alam kubur dan sebagainya. Dan keluar balik kepada alam yang dinamakan alam yang terakhir sekali, alam akhirat. Ini agama kita. Ini yang dikatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tentukan macam itu. Bukan kita yang tentukan. Kita tak boleh tentu. Sebab itu kita pun tak tahu. Seseorang tu tak tahu yang bila dia mati. Bila dia akan meninggalkan dunia. Dan bila dia akan dilahirkan. Dalam hadis dalam Quran Allah sebut, Inna Allah qaddara maqadir khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah dah takdirkan semua takdir-takdir makhluk ni 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ni. Kita dah ada takdir dah tuan-tuan. Dalam Lauh Mahfuz dah ada dah. Kita nak jadi apa, kita nak kena apa, kita nak dapat apa, rezeki kita banyak mana. 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ni, semuanya dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak kita bayangkan? Tak boleh kita bayangkan. Sebab kita manusia. Semua Rasulullah sebut, itulah dia cara ataupun itulah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seorang itu dilahirkan, maka dia akan ditentukan ajalnya, akan ditentukan jodohnya, akan ditentukan rezeki dia. Allah tentukan, bukan kita tentukan. Kita pun tak tahu kan, bila kita dah dewasa, dah besar, dah tinggi, tak tahu tiba-tiba kita jadi seorang yang sangat berpengaruh ke, tak berpengaruh ke, itu Allah dah tentukan. Jadi menteri ke, tak jadi menteri ke, jadi ketua ke, tak jadi ketua ke. Siapa pun tak tahu apa yang akan berlaku di masa yang akan datang. Kita pun tak tahu. Tuan-tuan pun tak tahu. Betul tak?
Tuan-tuan masa umur 25 tahun, tahu tak tuan-tuan berapa cucu tuan-tuan? Tahu tak berapa ramai cucu yang akan dapat? Tak tahu, kahwin pun belum tahu lagi. Tapi tak tahu, ya, ini semua. Sebab itu dilarang umat Islam ini, orang-orang yang beriman ini, mencari ahli nujum. Ya. Tengok pada orang-orang yang menentukan nasib sebagai ahli-ahli nujum ni semuanya adalah membawa kepada kesyirikan. Ya. Ini tak boleh. Haram hukumnya kita percaya kepada ahli-ahli nujum. Ya. Kemudian dalam Islam semua ada. Ibadah khusus ada, ibadah umum pun ada. Ibadah khusus itulah yang disebutkan tadi, puasa, zakat, haji, solat. Ya. Ibadah umum lagi banyak pada ibadah khusus. Ya. Nah, kalau seorang perempuan tu masak nasi, itu ibadah umum. Kalau orang lelaki suami pergi ke pasar beli sayur, beli ikan, itu ibadah umum dengan syarat hendaklah diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia jadi ibadah. Kalau dah jadi biasa, dia pergi kerja hari-hari, pergi ofis hari-hari, pergi jadi mengajar hari-hari, perkara biasa tanpa kita niat di hati kita, kita pergi itu kerana ya, Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak jadi ibadah. Dia tak jadi ibadah sebab ibadah umum ni kita kena niatkan dulu. Sebab tu Rasulullah kata innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat, baru dia jadi ibadah. Okay? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga dengan bab-bab yang lain, ya. Bab-bab penakahan, kekeluargaan, ya, ekonomi dan sebagainya ada diaturkan dalam Islam. Semua ada, ya. Ekonomi yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ekonomi yang Allah tak redha. Dan kita berkecimpung dalam perniagaan dalam ekonomi, tapi banyak unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, unsur-unsur riba dan sebagainya. Ini sebab itu segala-gala yang kita nak buat, hendaklah kita rujuk kepada agama kita dahulu sebelum kita melakukannya, supaya kita tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Islam terdiri daripada akidah, ibadah dan sistem hidup. Itu yang penting, akidah. Akidah ni kat mana diam dia? Akidah ni iman. Apa dia iman? Kena faham dulu makna iman. Iman ini dalam bahasa Arab dia disebut tasdikun bil qalbi wa iqrar bil lisan wal amal bil jawari. Tasdik bil qalb. Mula-mula iman tu adalah percaya dalam hati dulu. Lepas itu Rasulullah ambil masa 13 tahun di Mekah untuk meyakinkan orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliah tu terhadap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah yakin, kemudian berikrar pula dengan lidah. Apa ikrar? Menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap dua kalimah syahadah. Bila dah beryakin, tasdik, dia yakin, kemudian berikrar, kemudian hendaklah dilakukan segala perintah-perintah Allah itu al-amal bil jawarih, maksudnya lakukannya dengan anggota tubuh badan kita. Kalau salat, kita lakukan dengan anggota tubuh badan kita. Puasa pun kita lakukan dengan anggota tubuh badan kita. Zakat pun kita lakukan dengan seluruh tenaga kita dan seluruh harta kita. Haji pun lagilah banyak dugaan dia. Lakukan dengan seluruh tenaga kita. Itulah ya, kesan daripada kita mengucap dua kalimah syahadah, kita beramal dengan jawarih. Tadi kita beramal dengan seluruh anggota tubuh badan kita. Jadi tak ada masalah kita nak buat perkara-perkara yang dilarang Allah. Sebab kita dah mengucap dua kalimah syahadah, dah yakin Allah tu ya, memang wujud dan ada mengeluarkan perintah-perintahnya dan menghukum hakam dan segala-galanya dalam kehidupan kita ini, maka kita berikrar. Sebab itu bila orang nak masuk Islam, mu'allaf, dia kena syahadah dahulu. Syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu orang yang mu'allaf, yang baru nak masuk Islam. Okay? Lepas dia mengucap dua kalimah syahadah, barulah dia ajar dia semua hukum hakam Islam, rukun iman, rukun Islam dan semua perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan seorang Islam ini, ya, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, agama Islam terdiri pada akidah, ibadah dan sistem hidup. Ya. Akidah yang dimaksudkan ialah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu akidah. Akidah ni maknanya ikatan dalam hati kita. Okay? Apa yang kita yakini, apa yang kita imani itu terikat dan tersimpul. Akidah tersimpul dalam hati kita. Dengan jazam, dia kata. Jazam ni tak boleh ragu-ragu dah. Bila kita beriman dengan Allah SWT, jangan ada sesuatu yang menimbulkan syak wasangka kita. Ya? Contohnya, kita dah yakin dah Allah tu ada, tapi timbul pula syak. Ada ke Allah ni? Tak ada ke? Ya? Kalau ada di mana, macam-macam pula persoalan dia. Sebab itu, bila dia beriman, jangan ada timbul syak lagi tentang ada ataupun tidak. So, yakin Allah SWT itu wujud. Ya? Nanti kita akan belajar sifat nafsiyah nanti, sifat zat Allah SWT. Dan rukun-rukun iman. Ya? Ialah dimaksudkan, akhirnya dimaksudkan syahadah dan rukun-rukun iman. Ya? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada para rasul, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya pada qada, percaya pada hari kiamat. Ya? Dan rukun-rukun iman ni semua adalah perkara yang kita kena pelajari sebelum kita menjadi diri kita seorang Muslim yang sebenarnya. Ya? Dipelajari dahulu. Semua perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kita hendaklah dipelajari. Cari ilmunya dulu. Tak boleh kita solat macam tu je tuan-tuan. Dia tengok orang solat, kita solat. Boleh? Tak boleh. Tak sama dengan orang yang solat, dia belajar. Dengan orang solat tapi dia tak belajar. Sebab tu orang yang solat belajar, maknanya dia betul-betul berpegang pada ilmu dia. Orang salat tapi dia tak belajar, maka dia bukan dikatakan berpegang pada ilmu dia, tapi dia dikatakan taklid. Ikut-ikut sahaja. Sebab tu boleh nampak. Sebab tu bila kita mendirikan solat dengan ilmu, maka apa yang kita dirikan itu adalah sesuatu yang berdasarkan apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada dalam hadis. Tapi kalau ikut aja, boleh. Berapa ramai orang ikut je semayang, tapi dia tak tahu hukum semayang. Tak tahu perkara yang membatalkan semayang. Tak tahu perkara-perkara yang rukun dalam semayang. Semua dia tak tahu. Semua dia ikut je. Itu lagi bahaya lah tuan. Itu taklid nama dia. Sebab itu bila kita ada majlis-majlis pengajian Islam atau majlis-majlis pengajian hukum-hukum berkaitan dengan hukum-hukum Islam ni, wajib setiap orang Islam tu hadir bersama-sama. Sebab itu dalam sabda Rasulullah menunjukkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib kepada setiap orang Islam. Tapi bila kita lihat berapa ramai orang Islam yang nak menambah ilmu dia. Kita lihat orang Islam tapi ilmu tak bertambah. Amal main taklid sahaja. Ini yang merugikan hidup dia. 70 tahun dia hidup atas dunia ni, dia tak tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan kewajipan fardu ain dia, maka rugilah hidup dia atas dunia ini. Sebab itu dalam Quran Allah sebut wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan mereka-mereka yang berpesan kepada kebenaran, menasihati kepada kebenaran dan kesabaran. Inilah orang yang untung. Lain rugi. Jangan jadikan ini kita rugi. Sebab itu Rasulullah selepas mendapat wahyu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan yang pertama diberikan tahu pada Rasulullah SAW. Fanzir, kata Allah. Firman Allah tu, fanzir ashiratakal aqrabin. Peringatkanlah dulu keluarga kamu yang terdekat. Ingat diri kita dan ingatkan keluarga kita terdekat. Siapa keluarga kita yang terdekat? Isteri kita, anak-anak kita, saudara mara kita. Ingatkan dulu itu. Kemudian baru diingatkan lagi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Ini yang kita nak jaga, tuan-tuan. Mula kita peringatkan, kemudian kita nak ingatkan lagi supaya janganlah kita ni antara keluarga kita nanti masuk di dalam neraka.
Sedangkan kita diri kita saja yang kita nak lepaskan. Tak jadi. Okay? Kena bawa keluarga. Okay? Ibadah pula ialah seperti solat. Itu ibadah. Okay? Kenapa kita beribadah? Kenapa kita solat? Kenapa kita zakat? Sebab dia ibadah. Dan apakah dinamakan ibadah itu? Ibadah itu ialah taat budiyah. Taat budiyah iaitu mengikut dan mematuhi segala perintah Allah. Tanpa ada soal jawab. Okay? Ada orang berfikir tentang hukum-hukum agama ni, hukum-hukum ibadah ni, hukum haram ni, hukum-hukum halal ni. Dia berfikir, dia kata, logik ke tak logik? Agama kita tak boleh fikir di segi logiknya. Agama ni kita fikir di segi apa yang Allah dah turunkan itu adalah sesuatu yang Allah dah tentukan hikmahnya, bukan logiknya. Kadang-kadang kita boleh fikir, ada orang fikir, apalah kita solat 17 waktu sehari semalam, kita buat sekali je lah. Waktu subuh tu buat 17 kali, 17 waktu tu. Kumpul sekali. Lepas tu senanglah. Tidak, Allah nakkan kita ingat pada dia. Setiap masa dan setiap waktu. Lepas tu dalam Quran Allah sebut, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Ingatlah Allah banyak-banyak. Bila dah selesai sembahyang, sedang cari rezeki, maka ingatlah pada Allah banyak-banyak. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Allah tak sebutkan pasti boleh kejayaan. Allah sebutkan dalam Quran tu, la'alakum, mudah-mudahan. Okay? Maknanya bila kita buat tu, kita berjaya tak? Belum tentu lagi. Allah yang tentukan kejayaan. Sebab itu banyak perkara, la'alakum tuflihun. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Okay? Buat kerja tu, tetapi kita mengharapkan sesuatu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang bertakwa, jadi orang mencapai kejayaan dan sebagainya. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan, jangan kita layan orang yang nakkan logik dan satu ibadah kita. Ibadah yang Allah dah turunkan tu bukan kena logik akal kita, tapi adalah sebagai satu ta'abudiyah, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana logik. Jangan fikir, kenapa lah buat zuhur tu 4 rakaat, buatlah 2 rakaat. Orang sibuk-sibuk kerja ni. Kenapa buat puasa dalam bulan Ramadan, buatlah puasa dalam bulan lain. Bukan kerja kita tu. Nak fikir-fikirkan benda yang sesuatu yang kita fikir pada akal kita, buatlah sesuatu macam ni, buat sesuatu macam ni. Kita apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu bukan berdasarkan logik akal kita, tapi berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diutuskan pada Rasul. Puasa dan haji. Kenapa ada puasa? Kan elok tak puasa, sedap dia makan. Itu akal kita. Tapi ada di sebaliknya itu yang Allah tentukan. Bila kita berpuasa, kita pun dapatlah menjadi manusia yang tingkatan tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tingkatan kita ni ada 5-6 tingkatan kita ni tuan. Mungkin kita tak sampai tingkat yang pertama, iaitu tingkatan para nabi dan para rasul. Itu tingkatan yang tinggi sekali. Kemudian tingkatan yang kedua tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan manusia ini ialah para siddiqin. Orang-orang yang sentiasa membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada banyak masalah. Bila turunnya firman Allah, mereka sami'na wa ata'na. Kami patuh dan kami dengar dan kami patuh. Sebab itu bila Sayyidina Abu Bakar Siddiq Rasulullah menceritakan Isra dan Mi'raj, ditanya oleh orang-orang jahiliah, Abu Bakar Siddiq kata, kalau lebih pada itu pun Muhammad bercerita Nabi Muhammad tidak, aku tetap percaya. Itu Sayyidina Abu Bakar, itu yang dikatakan Siddiq. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar digelarkan Abu Bakar As-Siddiq. Ujungnya panjang tuan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan senang nak dapat tu. Dia tak tembus nama anak kita terus macam tu.
Ha? Boleh tak? Anak kita katalah nama dia Husin ataupun Hisham nama dia. Ya? Hisham lah. Hisham bin Muhammad. Boleh tak kita hubung Saidina Hisham? Ya? As-Siddiq radhiyallahu tak boleh lagi. Tak sampai tahapnya. Tarafnya tak sampai. Ya? Ha. Kemudian, apa lagi? Puasa dan haji. Jangan dipersoalkan. Ada orang soal tentang haji, tuan. Kalau lah aku himpun duit aku pergi haji setiap tahun ke pergi umrah setiap tahun ke banyak dah duit aku ni. Ha. Ya? Kita bukan nak cari dunia je. Dunia ni boleh kita cari dan boleh hilang dan boleh dapat. Boleh ada dan boleh tak ada. Kita pun ada dan tak ada. Ya? Ha. Baik tuan-tuan dan puan. Sistem hidup pula ialah hukum Islam mengenai persoalan manusia seperti sistem politik, ekonomi, ketenteraan, pendidikan, akhlak dan sistem kemasyarakatan. Semua ada di dalam Islam. Ya, dalam Islam semua ada. Ya, politik, hal-hal politik ada. Hal-hal ekonomi ada. Bagaimana nak membangunkan ekonomi Islam. Orang yang benar-benar yakin, dia masa yang singkat dia membangunkan ekonomi seperti sahabat yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Daripada Mekah ke Madinah dia tak bawa satu sen pun. Tak ada harta pun dia bawa. Malah harta yang ada kat Mekah pun kena rampas. Tapi bila dia pergi Madinah dia berniaga, tak sampai 8 tahun dah jadi jutawan. Tapi dengan jalan yang halal. Abdul Rahman bin Auf dengan jalan yang halal dalam 8 tahun dia dah jadi jutawan, mengalahkan semua Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah. Itu Yahudi lagi-lagi semua tu. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, kita nak belajar akidah ni untuk memahamkan bahawa setiap kehidupan kita ini adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap dalam Islam ni semuanya ada perkara-perkara yang kita lalui berdasarkan semua hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cakap itulah dulu tuan-tuan dan puan pada malam ini. Mudah-mudahan banyak sedikit. Kitab ni nipis je tuan, tapi saya rasa setengah tahun tak habis ni dah. Jadi campur ni. Ustaz Zahrudin ambil, kemudian saya sambung, kemudian besok dia ambil balik, saya sambung. Mungkinlah boleh cepat habis. Tapi di tempat-tempat lain, aku nak seorang-seorang baca. Tak ada lah campur-campur dengan yang lain. Tapi insyaAllah, kita mudah-mudahan kita dapat memberikan kepahaman sebanyak sedikit lah berkaitan dengan tauhid kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zubna ya Rabbi fahman nabi walham malaikatul muqarrabin fi abdin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.